Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So sebelum apa-apa, jarang aku cakap ni, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Pasal aku sekarang ingin menuju ke 5,000 subscriber, InsyaAllah. So selain daripada subscribe, jangan lupa juga untuk share aku punya video. Dan juga jangan lupa juga untuk like video ni sekali lah. So kalau mau dislike pun tidak ada masalah juga. Aku okay je. So anyway guys, perlawanan menentang JDT sudah berakhir. Banyak peristiwa sudah pun berlaku, walaupun kita tewas dalam perlawanan tu, tapi banyak benda yang kita pelajari lah. So insiden-insiden yang lain tu kita lupakan. So kita fokus untuk perlawanan di antara Sabah menentang Terengganu pula di Stadium Likas. So video hari ini adalah mengenai head to head sejarah perlawanan di antara kedua pasukan. Lepas tu kita akan discuss prestasi terkini kedua pasukan selepas 5 perlawanan yang telah kedua mereka lalui, dan seterusnya aku akan sentuh beberapa pemain sajalah. Aku nak sentuh semua pemain gitu. So yang bagi aku yang menarik sajalah yang perlu diberi tumpuan. So okay guys, macam biasa untuk head to head video aku mau jemput kamu untuk memberi prediction kamu tentang pasukan mana yang bakal memenangi perlawanan ni, ataupun mungkin kalah ataupun mungkin seri, dan sertakan sekali jumlah gol. So aku akan mention lah nama kamu di video preview pula, siapa yang dapat meneka tepat keputusan perlawanan tersebut. So itu bilang orang tanda terima kasih untuk aku pada kamu lah. Tapi untuk yang video GDT tu aku dah sempat buat pasal time constraint lah. So aku minta maaf banyak-banyak. So insyaAllah untuk video ni tiada halangan aku akan shout out nama-nama orang yang dapat menekan dengan tepat keputusan perlawanan di antara Sabah dan juga Terengganu ni. So okey, jom kita teruskan. So ini adalah kedudukan Liga Super tahun 2021 bagi kedua pasukan, di mana Terengganu memang beraksi dengan cukup cemerlang pada tahun 2021, membuatkan mereka berada di tangga keempat, dan sekali lagi Sabah berada di tangga ke-9. Jumlah kemenangan yang cukup berbeza. Sabah hanya mencatat 4 kemenangan, manakala Terengganu mencatat 11 kemenangan. So satu prestasi yang cukup berbeza untuk kedua pasukan ni pada season 2021 ni. So okay guys, jom kita lihat hasil pertemuan di antara kedua pasukan yang telah mereka lalui di sepanjang musim 21, dan satu pertemuan yang telah mereka lalui untuk tahun 2022. So kalau kita tengok dari segi jumlah kemenangan, kalah dan juga draw untuk kedua pasukan, memang agak seimbang sebenarnya lah, di mana pernah seri, pernah menang dan juga pernah kalah. Tapi untuk membezakan di sini ialah jumlah jaringan yang lebih banyak dilakukan oleh Terengganu, di mana telah berjaya membolos gawang Sabah sebanyak 5 gol dan cuma bolos 2 gol di sepanjang 3 pertemuan terakhir. Dan untuk pertemuan terakhir di antara kedua pasukan ni, iaitu pada tahun 2021, Terengganu belum lagi berjaya mengalahkan Sabah. Okey, iaitu sewaktu pertemuan pertama mereka, Sabah berjaya mendudukan Terengganu di stadium mereka sendiri, dan seterusnya sewaktu Terengganu hadir ke Likas, keputusan hanya mampu untuk seri. So walaupun again tim Sabah merupakan satu tim yang cukup berbeza pada tahun 2021, dan Terengganu kalau aku nak silap lebih kurang saja kesebelasan utama dia orang, tapi Sabah masih berjaya mampu untuk menghadapi pasukan Terengganu dengan jayanya lah. So ini adalah kedudukan terkini bagi tahun 2022 guys, dan buat masa ni telah 9 perlawanan Terengganu lalui, dan mereka masih lagi memaintain kedudukan mereka pada tahun lepas, iaitu di tangga keempat, dan perubahan yang cukup drastik daripada pasukan Sabah, di mana pada sebelum itu berada di tangga ke-9, dan setelah 11 perlawanan dilalui, Sabah berada di tangga kedua. Walaupun Terengganu kurang 2 perlawanan, dan contohnya lah sekira Terengganu menang 2 perlawanan dan Sabah tidak mencatat sebarang kemenangan, Terengganu masih lagi berada di bawah Sabah sebenarnya. So ambil masa untuk Terengganu memintas Sabah di tangga kedua, dan threat untuk kita berada di tangga kedua adalah Negeri Sembilan sebenarnya, kerana beza antara kita dengan Negeri Sembilan adalah sebanyak 2 mata, tapi Negeri Sembilan mempunyai advantage sebanyak 1 perlawanan. Tapi Negeri Sembilan bukan benda kita mau ceritakanlah pada video ni. So ini kita menumpukan untuk pasukan Terengganu, dan tangga kedua Sabah, tangga ketiga, tangga keempat Terengganu. Keputusan yang 5 keputusan terakhir yang membawa kedua-dua pasukan di kedudukan sedemikian ini adalah keputusan terakhir yang telah dilalui
oleh kedua-dua pasukan. Nampak seimbang juga sebenarnya guys selepas 5 perlawanan ni, di mana kedua-dua pasukan telah mencatat 3 kemenangan, 1 draw dan juga 1 kekalahan. Walau macam mana pun Terengganu mencatatkan 3 keputusan yang baik selepas 3 perlawanan terakhir mereka, iaitu menang 2 perlawanan dan seri 1 perlawanan. Walau macam mana pun kalau kita tengok dari segi gol dan juga bolos agak seimbang untuk kedua-dua pasukan ni. So kedua-dua pasukan masih mampu menjaringkan gol dan masih mampu untuk bertahan dengan cukup baik. Tapi walau macam mana pun kalau kita tengok prestasi Terengganu, striker mereka masih mampu untuk menjaringkan gol, di mana Sabah 18 gol yang dijaringkan sepanjang perlawanan Sabah ni datangnya hadir daripada midfield lah. Kebanyakannya player-player midfield kita yang menjaringkan gol. So okay guys, sebelum aku pergi untuk prediction aku bagi perlawanan ni, so aku ingin share serba sedikit mengenai prestasi terkini kedua pasukan. So tadi kita tengok pasukan, sekarang player sebenarnya, prestasi player-player yang perlu diberi perhatian untuk kedua-dua pasukan. Dan ini adalah bagi aku 2 player yang mungkin akan menjaringkan gol pada perlawanan ni. So bezanya adalah Terengganu ni adalah Kepa Sherman, dia adalah merupakan forward untuk pasukan Terengganu yang setakat ni telah berjaya menjaringkan 4 gol. So setakat ni Terengganu penjaring terbanyaknya adalah Kepa Sherman ni, dan Sabah adalah Pak Tisu. Okey, ini adalah daripada defensive midfield dan kadang-kadang dia main defense jugalah. So player yang setakat ni banyak menjaringkan gol untuk Sabah adalah hadir daripada player yang berada di midfield dan juga defense, iaitu Pak Tisu juga menjaringkan sebanyak 4 gol pada perlawanan ini. So ini adalah kedua player yang bagi aku perlu diberi perhatian. Of course, satu Kepa Sherman, kemampuan dia untuk menjaringkan gol, dan dia ni kepantasan dia ni pun not bad juga ni, memang laju juga. Dan Pak Tisu ni again, dia ni memang favorite aku lah, okay? Terus terang aku cakap, Pak Tisu memang player favorite aku di antara squad yang ada di dalam pasukan Sabah sekarang. So kehebatan Pak Tisu ialah dia mampu untuk menjaringkan gol dan juga beraksi dengan cemerlang, sama ada dia beraksi di bahagian defensive midfield, especially defensive midfield, ataupun untuk bahagian defender, dan still mampu untuk menjaringkan gol. So apapun untuk game Sabah Terengganu ni, dia open sebenarnya. So kebanyakan player Terengganu pun seperti macam player Sabah juga, siapa-siapa pun boleh mampu untuk menjaringkan gol. Dan sekali lagi, ini adalah perlawanan kedua selepas JDT Sabah akan berada di tuan rumah. So bagi aku, kedua-dua tim mempunyai prestasi yang cukup cemerlang sekarang ni. Kedua-dua tim mampu untuk mengejutkan kedua-dua pasukan. So agak tight jugalah perlawanan ni. Pasal again, kalau kamu tengok memang Terengganu berada di tangga keempat, tapi kena ingat diorang kurang 9, diorang sekarang melalui 9 perlawanan. So kalau diorang equal dengan kita punya match, sebenarnya aku yakin mungkin Terengganu mungkin berada tangga kedua ataupun ketiga. Itu prediction aku lah. So jangan tengok Terengganu berada tangga keempat, diorang tidak kuat. Kita kena ingat diorang kurang beberapa game untuk daripada Sabah FC sendiri. Dan ini adalah dalam tajuk aku pada video sebelum ni adalah perlawanan 3 serangkai yang cukup berbahaya bagi pasukan Sabah yang mampu menghalang untuk mengutip 3 mata seterusnya. So Negeri Sembilan, 3 serangkai Negeri Sembilan, JDT dan juga Terengganu. Buat masa ni 2 perlawanan telah kita lalui dan kita baru berjaya mengutip 3 poin dengan mengalahkan Negeri Sembilan sebanyak 1-0 beraksi di Stadium Paroi, dan kita cuba untuk mengutip 1 mata sebenarnya di Stadium Likas untuk menentang JDT, tapi gagal untuk bertahan pada minit terakhir, di mana assassin, pembunuh upahan, itu kena panggil Forestieri, pembunuh upahan, menghancurkan, meleburkan harapan kita untuk mengutip 1 poin di Stadium Likas. Tapi walau macam mana pun, kita ada peluang kita yang ketiga lagi untuk mengutip 3 poin. So daripada 3 perlawanan ni, at least kita boleh mengutip sebanyak 6 poin, sudah cukup bagus sebenarnya. So aku mengharapkan prestasi yang cemerlang menentang JDT itu walaupun kita kalah, tapi prestasi tersebut boleh diulang kembali untuk menentang Terengganu ni. Aku yakin kita mampu untuk mengalahkan pasukan Terengganu. Satu lagi player yang aku satu lagi player yang menjadi perhatian aku sebenarnya adalah Faizal Halim ni. Betul ke kalau saya teman ya, Faizal Halim. So ini
Of course dia satu memang dia hebat lah permainan dia, tapi benda yang aku mau sentuh sebenarnya adalah perangai dia yang suka troll player opponent. So aku kena ingatkan kamu dia di kaki troll ni. So untuk siapa-siapa yang hadir ke stadium pada malam tu, tolong jangan ulangi perangai yang telah yang certain orang tu lakukanlah sekiranya kamu datang. Tolong jangan ulang perangai kamu pasal dia ni memang champion untuk provoke player dan juga provoke emosi penonton. So ini pun antara satu pemain yang kita kena perhatikan lah. Dia memang dia penalty taker untuk pasukan Terengganu. Dia memang permainan dia pun cukup bagus juga, pemain kebangsaan ni. Dan seterusnya sikap dia yang suka troll pemain tu lah. So tolong kawal emosi kamu, especially dia ni. Okay, kalau dia turun pada perlawanan tersebut, tolong kawal emosi kamu. Jangan lagi benda yang sama berulang untuk perlawanan Sabah menentang Terengganu. Sekiranya dia cuba untuk provoke player kita ataupun penonton pasukan Sabah nantilah. So okay guys, prediction aku untuk perlawanan ni, siapakah yang bakal memenangi perlawanan ni, mempunyai percentage yang cukup tinggi? Yes, bagi aku Sabah mempunyai percentage yang cukup tinggi, iaitu sebanyak 50% dan kurang 10% untuk pasukan Terengganu. Ini adalah perlawanan yang bagi aku tidak se-tension dia lah, dia punya intensity tu tidak sekuat sewaktu menentang JDT. So perlawanan ni bagi aku merupakan satu perlawanan yang walaupun seimbang, tapi kedua-dua pasukan masih juga mampu. Ini prediction aku, kedua-dua pasukan masih mampu untuk membuat serangan demi serangan, tapi of course bagi aku advantage lebih kepada pasukan Sabah sekarang ni. So itu dia guys, perkongsian serba sedikit sebelum kita menuju perlawanan menentang Terengganu ni. Aku sudah share dengan kamu pertemuan sebelum ni dan prestasi kedua-dua tim setakat ni selepas 5 perlawanan di mana kedua-dua pasukan ini berada, dan player yang patut kita beri perhatian di pertemuan untuk kedua pasukan ini. Dan aku berharap kapasiti yang sama juga, at least kalau tidak sama pun at least mungkin dalam 20,000 kah 15,000 kah hadir ke stadium untuk perlawanan menentang Terengganu ni. Aku personally aku sudah beli tiket 2, aku dan bini aku akan menyaksikan perlawanan menentang Terengganu ni. So aku harap kamu akan hadir juga. Teruskan sokongan kamu terhadap pasukan Sabah bagi merealisasikan target Dato' OKS kita untuk mendapatkan top 5 untuk musim 2022 ni. So okay guys, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk letak prediction kamu di bawah ya. So assalamualaikum.